Tak ada ke diciumkan dengan emas ke, dengan perak, dengan apa, tak ada. Duk cium tanah lah besok. Jadi dia bukakan kapan kita tu nanti, dia iringkan muka kita tu tadi. Kemudian dirapatkan pipi kita, mulut kita ke tanah. Itulah nanti yang kita akan cium semua. Orang kaya pun akan cium tanah, raja pun akan cium tanah, orang miskin pun akan cium tanah. Itulah dia. Asal kejadian kita kembali kepada situ balik. Kembali kepada situ balik. Dan kalau ada meninggalkan harta-harta, kalau jenis orang yang mati duk tinggalkan harta-harta banyak, maka dibahagi-bahagikan dia kepada waris-waris. Duk berebut dah pula, bergaduh dah pula anak-anak daripada saudara dah putus saudara sebab harta yang kita tinggalkan. Jadi tambah azab dah pula lagi kepada si mati tadi dah. Sebabnya anak-anak kena tinggalkan serta agama. Barulah nanti tak jadi masalah. Kalau semata-mata kita tinggalkan dengan tak ada pengetahuan agama, tu yang menjadi porak-poranda bila mak bapak dah tak ada tadi, musuh dah, jadi bergaduh, jadi macam Abdul Wahab. Tu cerita tu aktibar. Itulah dia. Bila bapak nak mati kata dia. Bapak dah mati. Sekarang kita bagi yang tu kata dia. Sampai macam tu sekali. Tu berlaku lah. Tu dibuat cerita bukan seronok-seronok tu. Ada manusia yang jernih lagi tu. Dan bekas-bekas isteri, bekas-bekas isteri, maknanya tinggal sayang, I love you, you love me pun tinggal juga. Tak ada kata, Tok Imam, saya nak asuk sekali dah dengan abang sayang tu. Duk kampung sekali. Tak ada, bohong. I love you, you love me. Tak ada dah. Bye-bye lah. Bye-bye. Tunggu bila nak habis hadah. Bila nak habis hadah ni tu. Itu dah ada macam mandang-mandang kata dia. Gitu. Benda ni tak boleh cerita. Tak boleh cerita, tak boleh janji. Kerat jari pun tak boleh percaya. Tak boleh percaya. I janji you kalau you dah mati, I tak ada kahwin lain dah. Tak ada janji, tak ada janji. Janji boleh, nak percaya tu tak boleh 100%. Baik lelaki, baik perempuan. Nanti akan datanglah alasan macam-macam yang nak apa? Mensahihkan dia punya tujuan dari itu. Kesian anak-anak. Kesian anak kononnya. Mula bukan sebenarnya tak nak kahwin, tapi anak-anak tu rasa macam tak dapat kasih sayang bapak dia. Betul? Betul dah tu, angguk je dah. Tapi tak semua. Tak semua ada yang sampai tu dia setia dengan suami dia. Siapa kalau orang perempuan, suami katalah suami dia 10 orang kata. Kahwin sudah, 10 orang suami dia. Suami yang terbaik lah nanti yang jadi pasangan dia di hari kiamat dalam syurga. Yang dalam 10 orang tu yang paling terbaik sekali, yang paling takwa sekali dengan Allah. Ada yang kata yang paling terakhir. Ada ulama kata yang paling terakhir. Itulah pasangan dia. Ada ulama kata yang paling terbaik nisbah amalan dia. Itulah nanti yang jadi pasangan dia dalam syurga. Kalau suami pula, isteri dia ada berapa orang? Ada 4 orang. Mana yang akan sama dengan dia dalam syurga? 4 sekarang. Seorang pun tak tinggal. Gitu. Seorang pun tak tinggal. Nombor 1 jadi ketua. Jadi ketua. Payung bukan setakat payung emas ada. Tak heran dia tak tengok lagi. Tak tengok lagi nikmat syurga tu. Dia kata tak heran dia. Beli sabun tak dapat cawan pun kita mengungut. Mana kata kat ni ada tulis cawan satu, mana bergaduh dengan tokek kedai. Nampak tu cawan tu. Ni payung yang ada dalam syurga. Maknanya benda syurga benda yang tak pernah terjangkau di akal fikiran. Sebab tu Allah Ta'ala nanti bagi orang perempuan dalam syurga dengan perhiasan sebagaimana yang disuka waktu hidup di dunia. Orang perempuan suka perhiasan. Kalau boleh nak pakai gelang daripada ujung kuku sampai pangkal ketiak, kalau boleh gitu. Daripada ujung kaki sampai pangkal pul, kalau boleh sarung dengan gelang macam-macam jenis, kalau boleh. Itu sebab disuka perhiasan. Dengan sebab itulah nanti di hari kiamat dalam syurga Allah Ta'ala
penuhkan pelbagai jenis perhiasan yang tak terjangkau di akal fikiran untuk orang perempuan dalam syurga. Orang lelaki suka apa? Suka perempuan telus. Jujur. Sebab tu nanti dalam syurga taklah bagi pasangan yang beribu-ribu untuk orang lelaki lah. Lelaki bukan sahaja 4, beribu. Cemburu tidak? Tak ada dah cemburu lah tu. Sebab cemburu ni ujian Allah atas muka bumi untuk kaum perempuan. Perempuan nak menguji keimanan ketakwaannya di sisi Allah. Sebab dalam syurga dah bukan tempat nak tes amalan dah. Dah habis dah. Tu tempat nak bersenang-senang sahaja. Dan isteri-isteri, isteri-isteri kena kebah dia orang lain. Suami-suami pun kena kebah dia orang lain dah. Dan suami mengambil orang akan dia. Suami pun kena ambil dia orang lain. Isteri pun kena ambil dia orang lain. Pendeknya mana ringkasnya, berpindahlah perkara-perkara itu. Mana apa yang dah ada pada kita selama tu, pindah dah kepada tangan orang lain. Itu mau pindah. Tak boleh kata jangan buat surat wasiat. Dia kau jangan kahwin, tak boleh. Tak boleh kata aku kalau mati ni wasiat, aku haramkan kau kahwin dengan orang. Tak boleh, tak sah wasiat tu. Sebab maksiat. Dia nak kahwin, nak jaga agama dia. Tak boleh nak larang dia. Tak boleh nak larang dia. Tu sebab dalam hukum fiqh nak cerita, kalau bapak mati isteri, wajib anak-anak carikan pasangan untuk bapak dia. Tapi dah masyarakat tu dah dipusingkan dengan perkara-perkara yang bukan agama. Duk pandang benda tu jadi benda yang tak baik lah pula. Padahal agama suruh tu. Siapa nak menguruskan susah payah mak bapak kita tadi, ataupun mak kita hidup seorang-seorang, siapa nak uruskan dia? Sebab tu wajib anak-anak tolong cari pasangan sebenarnya. Lain kalau dia tak nak, patut kita tolong. Sebab kita tak boleh dah nak khidmatkan dia pagi, petang, siang, malam. Nak jaga dia, sakit pening dia tengah-tengah malam. Kita tak ada. Kita duduk seronok dengan ahli keluarga kita. Siapa yang nak menghebohkan bapak kita? Siapa yang nak menghebohkan anak amak kita tadi? Itu sebab hukum agama ni kata lagu tu boleh. Anak-anak yang faham sepatut lagu tu. Bukan kata apa bapak buang tabiat nak mampu dah ke? Umur dah lagu ni nak menikah lagi. Tu anak tak faham agama tu kata lagu. Jangan jadi lagu tu. Dalam agama ada tu. Dalam kitab ada sebut. Kepada tangan yang lain dan tidak berapa bersakit dan bersusah, maka kita yang juru susah, kita yang juru susah katanya, yang susah lelah, titik peluh tidak mengambil melainkan sekadar pembungkus badan jua. Yang kita dah pernah adalah pagi, petang, siang, malam cari macam-macam tu, lah dapat 3 helai kain sahaja. Yang lain semua pindah ke orang lain. Tu. Ini hakikat berlaku benda ni. 10.30 dah sampai pukul berapa ni? 11.30. Sampai? 11.30. 11.30 Tak main ni. Bulan sekali. Masya Allah, kalau tak boleh duduk kita baca sambil menyengging gitu. Sambil negak ke ikut lah. Nak dapatkan 1 jam lagi tu, Masya Allah boleh. Goyang-goyang. Goyang-goyang sikit. Baik, tak apa. InsyaAllah boleh tahan ni. Ni sebulan sekali kita jumpa. Rindu. Melainkan sekadar pembungkus badan jua, dibangkitkan bersekali dengan kita di padang mahsyar. Itulah dia kain yang besok nak teman kita di padang mahsyar. Tak ada dah baju-baju kot kita semua tinggal dah. Baju-baju kita yang laguci, tak laguci semua tinggal. Tak ada kata besok duk pesan kalau mati besok duk lipatkan sekali baju yang paling mahal tu pasang dah lah, kata dia nak pakai padang mahsyar. Dia kata tak ada. Tak ada orang duk buang terbiak lagu. Bersekali dengan kita di padang mahsyar, pendeknya sia-sialah. Makna ringkasnya sia-sialah masa yang Tuhan bagi kepada kita. Jadi dah bila akhir kesudahannya lah kita dapat 3 helai kain saja, iaitu kain kapan tu, maka pendeknya sia-sia sajalah masa yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita. 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 70 tahun, sia-sialah dapat 3 helai kain saja. Sedangkan amalan tak dapat bawa balik sekali. Ni lain orang yang ada amalan, untunglah dia. Ini cerita kalau tak ada amalan. Jadi supaya kemudian pendeknya sia-sialah masa yang Tuhan bagi kepada kita supaya berbekal bagi kesenangan barzakh
Masa yang Allah Ta'ala bagi, umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita pagi, petang, siang, malam ni sebenarnya untuk kita cari bekal sebanyak mungkin untuk kesenangan kita di alam barzakh. Tiba-tiba tak dapat kita gunakan masa tadi untuk mendapatkan kesenangan. Situ yang kata rugi tu. Dan akhirat, untuk kesenangan akhirat itu dengan kita gunakan kepada bergaduh, makna bersibuk dan bersusah, beri senang orang-orang lain. Tiba-tiba kita gunakan masa 60 tahun yang Allah Ta'ala bagi tadi bersibuk untuk meninggalkan kesenangan kepada orang lain, sedangkan diri kita balik kepada akhirat dalam hal keadaan hina di sisi Allah. Maka kata musannif, amboi bodohnya. Tu kata dia tu, kata saya dia tulis bodoh, berwabo dan alif dah bodoh. Kan? Tapi kita tak sukalah dengar benda tu, tapi tak apa. Mudah-mudahan dapat pencuci, jadi pencuci diri kita ni. Sebab dia dah dosa, kekotoran. Ibarat macam apa? Macam lumut kat longkang kita tu lah. Kalau nipis-nipis tu sirangan air, insya-Allah boleh berlalu dia. Tapi kalau jenis dah bertahun tu, nak kena gahar dengan beru-beru dawai ni. Beru dawai. Itulah ibarat hati kita ni. Tu sebab kadang-kadang ada kala ulama tadi duk cakap gunakan bahasa yang begitu keras dalam kitab dia. Sebab apa? Nak hadapkan kepada hati kita ni yang dah berlumut dengan dosa-dosa tadi. Mudah-mudahan dengar perkataan yang macam tu berasa dia. Sebab ada orang jadi kalau cakap salah ni dia buat tak kisah. Tak berasa dia. Alah si Anu tu kata dia, si Anu tu bukan aku, si Anu tu kata dia. Jadi bila kena macam ni, mudah-mudahan terasa hati kita. Bila hati berasa, itulah yang baiknya. Kita hadir dalam majlis, apa ustaz tu cakap berasa hati aku, molek lah berasa tu menunjuk hati hidup. Kalau dah tak berasa tu, hati mati dah tu. Bila dah hati mati, maknanya tak ada dah dapat kebajikan dah. Sebab hati dah mati dah, takkan masuk dah hidayah daripada Allah. Hati kita berasa, ambil tindakan selanjutnya apa? Apa tadi, tak kena tang mana, perbaiki. Insaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku kelemahan kita, tawaduk kita, rendahkan diri dengan Allah, kerana Allah Taala tu kasih kepada orang yang menghinakan dirinya dengan Allah. Walaupun dia orang baik tapi dia berasa hina di sisi Allah Taala, mulia di sisi Allah, banding dia orang soleh tapi berasa hebat darjat di sisi Allah, orang ni dibenci oleh Allah. Tuhan benci orang jenis lagu. Jadi kata musannif, amboi bodohnya, makna amboi jahilnya lah orang yang dah dibagi masa oleh Allah sekian lama, tiba-tiba tak dapat ambil sikit pun kesenangan untuk alam barzakh. Cuma dia bersibuk untuk orang lain. Dia sibuk untuk orang lain. Tadi tu orang lain kita tinggalkan rumah besar, kereta besar, semua besar kita tinggalkan semua, dan orang lain dapat seronok. Bila kita dah mati, dia tak ada dah nak ingatkan kita. Nak baca Fatihah pun mujur. Kalau anak-anak tadi sembahyang, mujur. Kalau anak-anak ada sedekahkan Fatihah, ada baca Yasin dan sebagainya, mujur kalau ada. Kalau jenis tinggal anak tak sembahyang ataupun anak yang tak sah sembahyang dia, lagu mana dia nak kirimkan pahala kepada ibu bapa alam barzakh? Kerana orang yang sembahyangnya tidak sah, dengan makna dia tak tahu sembahyang, dia sembahyang mengikut-ikut aja, sembahyang tak sah, sama erti dan hukumnya dia masih lagi belum menunaikan sembahyang. Sama artinya orang yang meninggalkan sembahyang. Apa di antara azab yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang meninggalkan sembahyang? Di antaranya doanya, amalannya tidak diterima oleh Allah. Jadi macam mana anak-anak nak mendoakan mak bapak dia sedangkan dia tak sembahyang? Dia buatlah pahala macam-macam pun tak sampai. Sebab Allah Ta'ala gantungkan amalan tadi dengan sebab dia tu meninggalkan sembahyang. Jadi sembahyang besar. Sembahyang tu besar, jadi kena belajar sembahyang. Biar kita pastikan sembahyang yang kita buat tadi berlandaskan ilmu pengetahuan undang-undang tentang sembahyang, supaya sembahyang kita tu sah di sisi Allah Ta'ala. Sebab ada orang sembahyang tapi sebenar hakikat dia belum, sebab dia belum sembahyang. Jadi kena belajar sembahyang. Jadi amboi bodohnya, jaga-jaga kata dia. Alam barzakh itu ialah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Dia kata ingatlah wahai kita orang yang hidup ni, bahawasanya alam barzakh tu adalah merupakan kebun-kebun syurga. Nisbah dengan yang baik amalannya. Jadi orang yang baik, maka kubur yang dia nak pergi itu adalah kebun taman-taman syurga tu. Sebab jangan kita melengah-lengah kan orang nak balik alam barzakh tu. Kena segera kan.
Sebab orang yang ahli ibadat ni dia dah nampak dah. Sebab orang yang nak mati akan diperlihatkan oleh Allah tempat mana dia akan pergi. Kalau ahli taat, dia akan nampak tempatnya di dalam syurga. Kalau dia ahli maksiat, digambar, ditunjukkan oleh Ta'ala tempatnya dalam neraka. Tu yang macam-macam kelakuan waktu nak mati tau. Ada pun kita duduk kat tepi dia, duduk baca Yasin, dia baca tak nampak benda tu. Kita duduk ajar la ilaha illallah, duduk ajarkan, talqinkan dia, ajarkan dia, hantarkan kalimah kata dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tak boleh pun Allah, Allah, Allah. Jangan duk tanya kau nak makan bubur ke KFC ke McDonald ke, tak payah tanya lagi dah. Duk la ilaha illallah. Walaupun mulut dia tak bergemak kamit, tapi hati dia tu mengerti apa yang kita ucapkan. Duk la ilaha illallah. Hati dia tu, hati dia dengar, dia faham. Makna dia boleh mengikut dalam hati. Jangan kata semula cakap lah. Pasal dah nak cakap ni, cakap lah. Apa-apa pula, cakap ikutlah la ilaha illallah, la ilaha. Benar ke apa ke? Jangan gitu. Sebut dia la ilaha. Jangan nyusahkan dia. Sebab dia sedang nak menghadapi sakaratul maut tu. Yang makna kucar kacir. Sakaratul maut maknanya sukara tu asal-asal maknanya dia dahsyat, dia berlaku. Sakaratul maut tu seolah-olah menjadikan kita tadi macam orang gila lah. Punya beratnya suasana pada waktu tu, yang orang lain tak tahu, yang mengalaminya orang yang nak mati tu. Tu panggil sakaratul maut. Maknanya macam keadaan seolah-olah gila, tapi bukan gila. Sebab terlalu dahsyatnya godaan pada waktu tu. Siapa nak teman kita? Tak ada, kita je lah. Tapi orang kalau ada amalan dia lah yang akan menolong dia. Kalau tak ada. Duduklah berderet untuk guru keliling kita. Untuk guru keliling kita. Habis Quran contohnya 44 orang, kita duduk kapit keliling belakang kita. Tak ada apa faedah sikit pun. Sebab yang nak menentukan kesenangan kita diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan akhirat itu dengan kita gunakan kepada bergaduh, bersusah bagi senang orang-orang lain. Amboi, bodohnya makna tak cerdik lah orang lagu tu. Jaga-jagalah. Jadi kalau kita pendek katanya sayang, biarlah berpada sayang pada isteri, sayang pada suami, sayang pada anak-anak, berpada. Jangan sampai kita meninggalkan kewajipan kita di sisi Allah dengan sebab kasih sayang kita kepada ahli keluarga yang kadang-kadang tak kena pada tempat dah. Ada orang kasih sayang pada anak isteri tak bertempat. Anak-anak isteri nak buat maksiat pun tak tegur. Anak-anak tak semayang pun tak tegur, takut berasa hati dan sebagainya. Jangan lagu tu. Kalau suami lagu tu, orang panggil suami dayus. Makna anak isteri buat maksiat tak berani nak tegur, orang panggil dayus. Orang dayus tak masuk syurga. Tegur je, cakap je. Dia nak ikut tak ikut tu dah tanggungjawab dia. Kita wajib mengingatkan. Ingatkan dia tentang akhirat. Janganlah duk buat lagu ni berdosa besok abang yang susah nak kena jawab dengan Allah gini. Begitulah juga suami, begitulah juga isteri. Isteri dan anak-anak ni nanti akan mendakwa kita di padang mahsyar. Kita suami-suami besok waktu mereka tu nak dihumpankan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, contoh masalah maksiat yang mereka buat, maka dia akan cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni jadi macam ni disebabkan oleh laki-laki ni, kata dia. Dia tak kata dengan sebab abang sayang ni, tak. Dia tak kata lah tu. Sebab my darling lah ya Allah kok jadilah macam tak ada. Sebab laki-laki ni lah ya Allah, kata dia. Aku yang kena umbalan neraka ni sebab laki-laki ni lah. Dulu belum semayang, bila dah kahwin dengan dia tinggal semayang. Dulu belum kahwin jaga aurat, bila dah kahwin dengan dia terdedah aurat aku sebab dia lah. Pertanyaan dia sekarang. Waktu itulah nanti akan diambil pahala suami tadi, dipindahkan kepada anak isteri, dan suami tadi dihumbankan oleh Allah di dalam neraka. Kalau nak ikut amalan suami tadi dah wajib masuk syurga dah. Tapi dengan sebab tersangkut dengan isteri dan anak-anak tadi tu. Tu berat kita suami. Tu sebab jangan bagi can dengan dia. Jangan bagi can. Makna bak aku kena tegas. Makna sebab kita besok yang akan nak menjawabnya di hadapan Allah. Besok tak ada dah kasih sayang, tak ada dah. Masing-masing nak selamatkan diri masing-masing, tak ada dah kata main-main lah sini duduk kat abang ni, tak ada. Masing-masing duduk fikir aku ni syurga ke nak syurga. Maka pakat-pakat cari salah masing-masing. Suami cari salah isteri cari salah suami, anak-anak cari salah mak
mak bapak dia. Itu sebab kita kena beringat. Dalam kasih sayang kena beringat. Berpada-pada. Berpada-pada. Jadi kemudian jaga-jaga alam barzakh itu satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Nisbah kepada orang yang baik amalannya. Dan satu lubang daripada lubang-lubang neraka, nisbah kepada yang jahat amalannya. Bacalah sebaris syair Melayu kat bawah ni. Ada syair Melayu dalam tu? Ni kok minum. Syair belum. Syair kena minum dulu.